السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni untuk kita menyambung lagi perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Masih lagi pada bab yang pertama. Kita berhenti yang terakhir ialah pada doa istiftah yang ke-6, iaitu pada muka surat yang ke-20. Kita dah baca tentang matannya, cuma kita belum tengok syarahnya. Tapi sebelum masuk kepada doa riwayat yang ke-6 ni, saya ada nak beri sikit perhatian pada riwayat yang kedua, doa istiftah yang kedua, iaitu pada muka surat yang ke-8. Kita tengok yang tu dulu sekejap, baru kita pergi yang ke-6. Doa istiftah yang kedua ni, kalau kita tengok muka surat yang ke-8, ianya diriwayatkan beberapa kali dalam Sunan Abi Daud. Kalau kita tengok dalam nota kaki, dalam terjemahan hadis tu, dia sebut hadis direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, Kitabus Salah, babu man ra'al al-istiftah bi subhanakallahumma wa bihamdik. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nombor hadis 776. Okey. Ini riwayat yang pendek dan ringkas, iaitu antara bacaan doa istiftah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Sebahagian boleh baca wa la ilaha ghairuk pun boleh baca, dengan baris depan pun boleh baca. Cuma saya nak buat sikit tambahan sebab dia ada berulang dalam Sunan Abi Daud. Satu riwayat Aisyah, ni riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah. Satu lagi riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang ni pun sahih. Cuma riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ni dia ada tambahan sikit lafaz. Lafaz ni ada, iaitu lafaz subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, tu ada dalam riwayat dia. Wa la ilaha ghairak juga ada yang digunakan. Okay. Cuma dia ada sikit kelainan. Okay. Cuma saya nak kongsi dulu permulaan hadis tu. Dalam hadis tu kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail kabbara thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Yang ni tak ada dalam buku kita. Yang ni yang saya baca daripada Sunan Abi Daud. Okay. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila mana Nabi nak salat pada waktu malam, iaitu salat qiyamul lail. Yang ni dia tak sebut, yang dalam buku kita ni tak sebut salat qiyamul lail ke salat apa, tak sebut. Aisyah tak mention kan daripada salat mana. Cuma dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata bila mana Nabi bangkit pada waktu malam untuk salat qiyam, maka Nabi akan takbir. Lepas Nabi takbir, Nabi pun sebut subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Samalah macam yang doa istiftah yang kedua ni. Okey. Cuma dia ada sambungan sikit untuk riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Okay.
Kata Abu Sa'id Al-Khudri, lepas Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairak, thumma yaqul, kemudian Nabi sebut lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 kali. Nabi tahlil 3 kali. Tahlil lah, yang disebutkan dengan tahlil itu maksudnya menyebut la ilaha illallah. Nabi sebut 3 kali. Ini doa istiftah untuk salat qiyam tengah malam. Baca sama juga macam salat qiyam yang lain, macam salat yang lain. Boleh baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairak. Cuma untuk qiyam tambah sikit. Tadi kita sebut tambahan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, thumma yaqul Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, pun 3 kali. Thumma a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, thumma yaqra'ul Fatihah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, lepas pada Nabi sebut Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Nabi pun berta'awudz dengan lafaz ta'awudz yang berbunyi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru Nabi baca surah Fatihah. Okey. Beza dia doa istiftah yang dalam buku kita ni, riwayat yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kita pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus baca Fatihah. Pendeklah. Okey. Untuk salat malam ni riwayat Abu Daud juga. Okay. Tapi daripada sahabat lain. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri ni sahabat Nabi lah. Dia kata Nabi kalau salat qiyam, Nabi baca doa istiftah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairak. Boleh juga baca dengan wala ilaha ghairuk pun boleh. Cuma Nabi tambah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Lepas tu Nabi pun isti'azah. Isti'azah dia tu lain sikit. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksud dia, aku berlindung denganmu wahai Tuhan, aku berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui, daripada syaitan yang direjam. Min hamzihi, min hamzihi maksudnya ialah daripada gila yang dibawa oleh syaitan. Wa nafthihi, daripada kesombongan yang dibisik oleh syaitan. Wa nafthihi, nafsih maksud dia kata-kata lemah gemalai yang dibisikkan kepada kita oleh syaitan. Dalam terjemahan Indonesia dia akan sebut dan syairnya yang jelek. Maksudnya daripada bisikan-bisikannya yang menipu. Cuma saya buat tambahan ni sebab sampai ke doa istiftah yang ke-9 tak ada riwayat tu, dia tak tambah. Jadi saya tambah jadi 10. Tapi dia punya bunyi lebih kurang, tambah dia cuma 3 poin saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Lafaz isti'azah dia lain sikit. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nanti boleh tengok balik live ni untuk ambil balik bacaan tu. Okay. Cuma nak kata itu ialah bacaan lebih kurang doa istiftah dia. Cuma yang tu untuk salat qiyam tengah malam. Yang nombor 2, doa istiftah yang kedua dalam buku kita ni untuk salat fardu berjemaah. Banyaknya Nabi baca yang macam ni lah. Terutamanya bila mana Nabi jadi imam. Okay. Baru kita pergi kepada doa istiftah yang ke-6. Okay.
Doa istiftah yang keenam ialah doa yang diriwayatkan daripada sahabat bernama Anas bin Malik. Cuma dalam buku dia tak sebut siapa yang meriwayatkan tu. Dia sebut. Dia disebut dalam muka surat 21, riwayat daripada Anas bin Malik. Dia sebut pada sumber hadis tu lah. Hadis direkod oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Masajid wa Mawadhi'us Salah, babu ma yuqalu baina takbiratil ihram wal qiraah, oleh Anas bin Malik. Okay. Saya nak sebut beberapa perkara yang penting lah hadis ni. Bacaan doa istiftah untuk hadis yang keenam ni, riwayat yang keenam ni ialah bacaan doa yang berbunyi alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kata Anas, ada satu orang lelaki datang masuk salat, masuk dalam saf, waqad hafazahu nafasu, dia pada waktu tu keadaan termengah-mengah, dia pun baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban. Baca dah yang ni? Ada baca dah? Okey. Doa istiftah dah baca dah? Yang keenam, muka surat 21 kita dah baca dah? Okey. Kita pergi pada dia punya apa nama? Syarah dia. Okey. Kalau kita tengok dalam syarah dia tu ada 4 poin syarah dia. Dia sebut alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tayyiban. Okay. Tayyiban maksud dia bersih daripada riak dan sum'ah. Ini bererti memuji Allah dengan pujian yang banyak dalam keadaan bersih daripada riak dan sum'ah. Perkataan tayyiban ini maksudnya suci daripada sebarang noda. Tidak ada. Okay. Yang kedua, mubarakan fi. Mubarakan fi maksudnya keberkatan dan kebaikan yang banyak. Mai pada perkataan barakah, sesuatu yang tak dapat kita lihat dengan jelas macam mana dia berkembang. Cuma perkataan barakah dalam bahasa Arab maksud dia an-nama, iaitu sesuatu yang berkembang. Okay. Saya baca cepat-cepat sikit sebab saya ada nak bagi sikit tambahan untuk riwayat ni. Yang ketiga, Ibnul Malak. Ini dalam syarah kepada Mishkat Al-Masabih, iaitu Mirqat Al-Mafatih. Muka surat 22 tu kalau kita tengok, tajuk dia keterangan Mulla Ali Al-Qari dalam Mirqan Al-Mafatih. Tuan-tuan puan-puan kena ganti. Itu bukan Mirqan, Mirqat, huruf T. Sebab nama kitab tu Mirqat Al-Mafatih, bukan Mirqan Al-Mafatih. Okay. Ibnul Malak menjelaskan bahawa pujian yang menggapai keberkatan ialah pujian yang sangat banyak. Maknanya lelaki yang datang dalam hadis ni, dia nak puji Allah Ta'ala, tapi dia tak tahu pujian apa yang paling tinggi. Dia pun baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu kemuncak, habis meta dah untuk pujian. Okay. Poin yang keempat, tindakan malaikat berebut-rebut untuk mengangkat zikir ke hadrat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketinggian dan keagungan zikir tersebut. Maknanya bila mana Nabi cuba nak verify balik, kan Nabi tanya dalam hadis tu, siapa yang baca? Mula-mula takut. Sebab kalau kita baca hadis tu, fa'arammal qaum, orang yang baca tu dia takut. Saya dah sebut minggu lepas, hadis ni bukanlah hadis yang nak membenarkan bolehnya kita buat benda yang Nabi larang. Bukan. Hadis ni nak tunjuk pada kita boleh buat benda yang Nabi tak suruh kalau Nabi ada dan Nabi boleh verify benda tu. Kalau Nabi tak ada, tak boleh buat. Nabi tak ada, tak boleh buat. Okay. Jadi bila mana dia try untuk puji Tuhan, dia cuba cari kalimah yang terbaik, sehinggalah Nabi verify. Nabi kata apa yang kamu baca tu telah menyebabkan malaikat berebut-rebut. Dalam hadis tersebut 12 malaikat berebut-rebut untuk mengangkat zikir tu. Okay. Kalau kita baca dari segi sabab urut hadis ni, kenapa hadis ni diriwayatkan, apa cerita sebelum daripada kita nak tahu riwayat ni, sebelum pada ada riwayat ni. Lelaki yang datang ni tak diketahui namanya siapa, tapi dia sahabat Nabi. Okay. Kenapa dia begitu berani
untuk test baca doa istiftah yang Nabi tak ajar. Kenapa? Sebab sebelum daripada hadis ni, dia ada satu lagi hadis yang kita akan jumpa pada bab berkenaan dengan bacaan ketika i'tidal. Hadis tu kita akan lalui pada bab akan datang, iaitu Nabi pernah mendengar satu orang lelaki ketika mana i'tidal, dia sebut, kan kita lepas i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kita akan baca rabbana walakal hamd. Tapi lelaki tu dia sebut rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Lebih kurang macam doa istiftah ni, lebih kurang. Okey. Dia try. Awal-awal dia try tu, sudah solat Nabi pun tanya, siapa yang baca tadi? Siapa yang sebut sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih? Semua takut. Sehingga Nabi kata, aku tengok bid'un, sekumpulan malaikat berebut-rebut nak angkat bacaan i'tidal itu. Lepas hadis tu baru datang hadis ni. Maknanya dia orang pun bukan tak buat, bukan pandai-pandai jugalah. Kalau kita tengok, dia macam ada contoh lain, tapi berebut nak try dulu lah. Berebut nak try. Okay. Jadi hadis ni lebih kemudian berbanding bacaan i'tidal itu. Sebab tu dia punya bunyi lebih kurang. Cuma i'tidal sebut rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Untuk istiftah dia sebut alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Okey, clear yang tu. Kita pergi doa istiftah yang ketujuh. Doa istiftah yang ketujuh ni pun diriwayatkan daripada Imam Muslim, daripada Ibnu Umar. Okey. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum. Kata Ibnu Umar bercerita, kami salat bersama Rasulullah, tidak semena-mena ada seorang lelaki berdoa dalam doa istiftahnya dengan doa yang berbunyi dalam kotak warna kelabu tu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maksud dia, Allah Ta'ala itu besar sebesar-besarnya, puji-pujian tertentu buat Allah sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petangnya. Dia punya kes sama macam hadis yang kita bincang pada hadis yang ke-6 tadi. Nabi tak pernah ajar, tapi dia buat. Dan kalau tuan-tuan tengok, kebiasaannya yang try buat ni ialah sahabat yang tak dikenali, tak ada nama. Sebab apa? Dia bukan orang yang selalu duduk dekat dengan Nabi. Dia hidup sezaman dengan Nabi, dia masuk Islam. Cuma mungkin dia bukan orang Madinah, dia duduk luar, dia datang jarang-jarang, tapi dengar kehebatan Nabi. Sebab kalau orang yang dekat dengan Nabi, sahabat-sahabat Nabi macam Anas bin Malik, macam Ibnu Umar yang rawayat hadis sebelum ni, iaitu Anas bin Malik, mereka tak akan berani buat. Sebab yang ni memang betul-betul duduk dekat dengan Nabi, dan mereka rasa segan dengan Nabi. Sebab tu antara kehebatan Rasulullah, makin lama kenal, makin segan para sahabat. Dia beza dengan orang kebanyakan, makin lama kenal, makin hilang rasa segan kita pada dia. Tapi Nabi, para sahabat, makin lama kenal, makin segan. Sebab tu tuan-tuan tengok, Abu Bakar, Umar, dua-dua ni pak mertua Nabi. Dua-dua ni ada anak perempuan, dan anak perempuan dia dikahwinkan kepada Rasulullah. Rasulullah jadi menantu dia. Dari segi hierarki, menantu dengan pak mertua ni, pak mertua lagi tinggi. Tapi banyak keadaan menunjukkan bagaimana pak mertua, iaitu Abu Bakar dan Umar, lebih segan dengan Nabi berbanding segannya Nabi pada dua orang ni. Nak sebut apa? Kemuliaan. Sebab tu para ulama sebut dalam syair yang terkenal, Muhammadun kal bashar, Muhammad itu macam orang kebanyakan, walakin huwa kal yaqut bainal hajar, akan tetapi Nabi itu seperti zamrud di antara batu-batu yang lain. Dia memang macam orang, tapi tak sama juga macam kita. Itu benda yang kita kena tahu lah tentang diri Nabi. Nabi ada jibiliyahnya. Jibiliyah ni maksud dia apa? Sifat kemanusiaan tu ada. Nak makan, nak minum, nak kahwin, nak pakai cantik, nak ada bau-bau elok. Tapi itu bukanlah benda yang menjatuhkan standard Nabi. Itu normal. Okay.
Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok tindakan dua orang sahabat yang tak dikenali, sebab memang sahabat tak kenal dia orang siapa, dan sahabat tak nak mention dia orang tu bukan sebab dia orang tu bukan orang tak penting, tapi dia orang ni lah orang yang datang jarang-jarang. Tapi dia orang tu sahabat Nabi lah. Sebab apa panggil sahabat? Sebab tengok muka Nabi dan masuk Islam, bahkan salat dengan Nabi, dia dah layak untuk menjadi sahabat. Tengok, beriman dan mati atas agama yang Nabi bawa. Walaupun sekali tengok Nabi, dah jadi sahabat lah. Dah cukup untuk melayakkan orang tu sebagai sahabat, hidup sezaman dengan Nabi walaupun jumpa sekali. Okay. Jadi mereka lebih berani sebab mereka ialah orang yang dikategorikan sebagai asing juga dengan Nabi. Untuk sahabat-sahabat yang dekat, dia orang tak berani. Tapi dia orang mengambil manfaat daripada orang-orang yang berani ni lah untuk tanya. Tapi perbuatan sahabat yang buat dulu ni bukan nak jadi dalil, nak jadi hujah kepada kita. Boleh buat apa-apa benda. Syarat dia boleh buat kalau ada pengesahan. Tak ada pengesahan tak boleh buat. Pengesahan tu datang daripada Nabi. Dan zaman kita tiada pihak yang boleh mengesahkannya lagi selepas kewafatan Nabi. Jadi clear bab tu. Okay. Kita pergi kepada muka surat 24. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil qailu kalimata kadza wa kadza?" Siapakah tadi yang membaca doa itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala rajulun minal qaum, berkata lelaki daripada kumpulan itu, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasulullah. Lelaki dalam hadis ni lebih berani berbanding lelaki dalam hadis sebelum ni, iaitu hadis yang baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sebab waktu Nabi tanya peringkat awal diam. Yang ni lepas je Nabi tanya, terus dia mengaku. Lalu Nabi pun kata, ajabtu laha futihat laha abwabus sama. Aku takjub dengan bacaan itu, kerana ketika mana dia membacanya, maka terbukalah langit-langit dunia. Maknanya abwabus sama tu, pintu-pintu langit terbuka. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Kata Ibnu Umar, lepas daripada aku dengar Nabi memberi recommendation terhadap bacaan lelaki ini, aku tak tinggal bacaan doa istiftah ini sampai bila-bila. Daripada kata-kata Ibnu Umar ni lah para ulama dalam mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggabungkan doa istiftah dengan dua riwayat dalam satu salat. Sebab tu kita terdidik dengan bacaan doa istiftah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Gabung satu riwayat lain, satu riwayat lain. Sebab apa? Sebab tengok perkataan Umar, Abdullah bin Umar ni anak pada Sayyidina Umar, dia kata aku tak pernah tinggal lepas dengar yang ni. Bukan makna kata Abdullah bin Umar tak amal yang lain, dia amal, tapi dia gabung dua. Jadi sebab tu ada pandangan yang membenarkan gabung, walaupun pandangan yang lebih terbaiknya ialah asing. Cuma nak kata itu khilaf sajalah. Keterangan Profesor Dr. Khalid bin Uthman As-Sabd, ini yang mensyarahkan hadis ni. Dia kata yang pertama, doa ini dibaca dalam salat merangkumi salat fardu dan salat sunat. Ini biasalah. Okay. Yang kedua, doa Allahu akbar kabira, bermaksud aku membesarkan Allah, Allah Ta'ala itu besar sebesar-besarnya. Dalam bahasa Arab, bila mana berlaku pengulangan perkataan dengan bentuk kalimah yang sama, ianya ialah satu pengkhususan yang sangat-sangat tinggi. Bila mana sebut Allahu akbar kabira, orang belajar bahasa Arab dia akan tahu akbar itu isim tafdhil, kabira itu ialah bentuk perkataan yang lain, tapi dia punya bunyi lebih kurang, dia punya bongkah kata tu sama. Okay. Dalam bahasa Melayu, bila mana nak sebut benda tu besar, hebat, kita akan ulang perkataan. Macam kita terjemah ni lah, Tuhan yang besar sebesar-besarnya. Pengulangan itu menunjukkan kepada keutamaan benda tu. Okay. Yang ketiga, doa ini membuatkan kita merasakan segalanya selain daripada Allah adalah kecil. Maka tidak wajar untuk kita memasukkan kepentingan lain dalam mengerjakan salat seperti perasaan riya. Tujuan dia besarkan Tuhan, kecilkan diri.
Yang keempat, walhamdulillahi katsira. Maksud dia, puji-pujian kepada Allah merangkumi nikmat zahir dan batin, juga nikmat yang lalu, sekarang dan akan datang. Mengiktiraf kita sedang berada dalam nikmat dia, kita sedang ambil nikmat dia, itu daripada kalimah walhamdulillahi katsira. Maknanya satu kalimah syukur yang besar. Okay. Kemudian kita tengok poin yang kelima, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada awal siang, iaitu pagi, dan pada hujung siang, iaitu selepas asar. Ini kerana malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu subuh dan asar. Sebab tu fokus sebut bukrah awal pagi, asila akhir petang ataupun akhir siang. Tunjuk pada kita sini, kedua-dua waktu ni ialah waktu pertukaran malaikat. Maha suci Tuhan yang menjadikan ada malaikat yang akan angkat amalan. Sebab kita kena tahu, awal pagi subuh ialah waktu malaikat malam dia nak naik ke langit, malaikat siang dia baru turun ke bumi. Itu waktu subuh. Okay. Dan waktu itulah para malaikat akan memenuhi permukaan bumi ini dan akan mengangkat amalan terakhir kita yang kita sudahi daripada waktu malam, dan amalan terawal kita yang akan mula daripada waktu siang. Sebab tu ada hadis saranan tentang orang yang buat amal kebaikan yang baik pada awal pagi ni. Antaranya ialah salat sunat fajar 2 rakaat. Salat qabliyah subuh itulah. Sebab tu dia ada kelebihan yang besar. Selain pada tu, orang yang bermula sedekah pada awal pagi, walaupun hadis tu bukan nak kata sedekah pada waktu subuh, hadis tu nak kata kepada kita sedekah itu disaksikan oleh ramai malaikat. Sedekah boleh buat pada bila-bila masa pun. Dan ada sebahagian para ulama menyebutkan sedekah pada waktu, hadis tu dia bukan nak sebut tentang fadilat sedekah subuh. Sedekah ni kita open, boleh buat bila-bila masa. Cuma sedekah pada waktu itu, kalau kita tengok, ianya lebih selamat daripada pandangan orang berbanding sedekah pada waktu lain. Sebab waktu subuh ni waktu orang belum aktif sepenuhnya lagi. Maknanya kalau kita bagi sedekah, ianya lebih terhalang daripada pandangan orang untuk mengelakkan diri kita daripada riak, ujub dan selainnya lah. Walaupun hadis itu bukan mengkhususkan dan memfadilatkan sedekah yang paling terbaik ialah pada waktu subuh. Dalam hadis yang lain Nabi sebut sedekah ni terbaik pada 3 waktu. Yang pertama ialah waktu dia muda dan dia belum kaya sepenuhnya, dia kurang duit lagi tapi dia boleh sedekah. Okay. Yang kedua, waktu dia tak cukup, iqtar, dia tersempit, dia sempit lah, tak cukup makan. Okay. Yang ketiga, waktu dia masih berkeinginan tinggi, dia masih lagi nak. Berkeinginan ni dia tak syarat muda, berumur pun dia berkeinginan, tapi waktu tu dia boleh beri. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, manusia tak akan tua dengan mencintai dunia. Tak akan tua dia. Dia mungkin tua, tapi nak kepada duit, nak kepada kedudukan, merentasi usia. Merentasi usia. Cuma nak kata, yang Nabi sebut 3 waktu tu bukan waktu macam subuh, zuhur, asar, tapi waktu-waktu kita tu desperate nak duit, waktu tu kita bagi, itu terbaik. Okay. Kemudian dia sebut, apa lagi dia sebut sini? Maha suci Allah merangkumi seluruh waktu secara berterusan tanpa berhenti. Selain pada tu, kenapa sebut pagi dan petang? Kedua-dua ni waktu berkat, dan kedua-dua ni juga waktu manusia sibuk. Pagi sibuk nak masuk kerja, nak hantar anak sekolah, menyebabkan kuranglah fokus kepada amal ibadat. Petang sibuk nak balik kerja, sibuk nak tutup kedai. Itu kebiasaan yang berlaku pada zaman dulu dan sekarang pun. Jadi kedua-dua waktu ni, bila mana satu orang tu dia buat, maka dia akan dapat kebaikan. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa-siapa yang salat pada 2 waktu yang redup, maka dia akan masuk syurga. Bardain itu maksudnya 2 waktu yang sejuk dan redup. Maksudnya waktu subuh, yang kedua waktu asar. Waktu orang santai, waktu orang tak berapa, orang kata apa, relax lah pada waktu tu. Dia tak
Kalau petang tu dia lebih kepada waktu santai lah. Itu hadis yang disebutkan. Kita pergi kepada doa istiftah yang ke-8. Doa istiftah yang ke-8. Kita dah nak habis dah bab yang pertama ni. Kita ada 2 riwayat saja lagi. Okey. Doa istiftah yang ke-8, kita tengok muka surat 26. An Asim bin Humaid qala sa'altu Aisyah. Asim ni tabi'in, Aisyah tu isteri Nabi. Bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu qiyamal lail. Maknanya dia tanya macam mana Nabi ni start salat qiyam pada waktu malam. Nabi baca apa? Qalat, kata Aisyah, laqad sa'alatni an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Kamu telah tanya satu benda yang tak pernah orang tanya sebelum pada kamu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana bangkit pada waktu malam untuk qiyam, Nabi baca sekian. Cuma saya nak mention sikit berkenaan dengan penegasan Aisyah. Aisyah kata laqad sa'alatni an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qabla. Kamu tanya satu benda yang tak pernah orang tanya sebelum ni. Adakah soalan ni tak pernah orang tanya betul? Bukan. Itu cara bercakap orang Arab ya. Maknanya nak sebut jarang orang tanya yang ni. Orang banyak tanya yang lain. Bukan tak pernah langsung orang tanya. Jarang saja orang tanya. Okay. Jadi apa yang Nabi baca? Okay. Yang ni dia agak panjang. Kata Aisyah, Nabi bila mana bangkit tengah malam, Nabi nak salat qiyam, sebelum baca Fatihah, Nabi baca beberapa bacaan ini. Yang pertama, yukabbiru 10. Nabi bertakbir 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai selesai 10 kali. Wa yahmadu 10. Kemudian Nabi bertahmid 10 kali, iaitu alhamdulillah, 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 sampai 10 kali. Wa yusabbihu 10. Dan Nabi akan bertasbih 10 kali. Subhanallah, 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 10 kali. Wa yuhallilu 10. Dan Nabi akan bertahlil 10 kali juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yastaghfiru 10. Dan Nabi juga akan beristighfar 10 kali. Astaghfirullah, 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 10 kali. Okey. Banyak tu. Dah dekat 50 dah. 10 kali takbir, 10 kali tahmid, 10 kali tasbih, 10 kali tahlil, 10 kali istighfar, 50 kali. Dah 50 kali untuk semua sekali tu. Kemudian Nabi sambung lagi, masih lagi dalam position doa istiftah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Wahdini, beri hidayah kepadaku. Warzuqni, berikan rezeki kepada aku. Wa'afini, sejahterakan aku. A'udzu billah min dhiqil maqam. Aku bermohon kepadamu wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada sempitnya hidup ketika mana di hari kiamat nanti. Min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Okay. Yang ni dia lebih panjang dan lebih berbentuk zikir. Dia tak nampak macam doa sangat. Okay, kita tengok keterangan. Ni hadis ni riwayat Nasa'i. Okay. Doa istiftah ini agak panjang. Pemerhatian terhadap doa-doa istiftah yang dibaca dalam salat malam sifatnya lebih panjang dibandingkan doa istiftah yang dibaca dalam salat fardu. Ini untuk individu. Tanya salat qiyam. Okey. Ataupun salat sunat lain kita salat seorang pun boleh buat, tak syarat qiyam saja. Cuma Nabi buat pada waktu qiyam, waktu malam lah. Yang kedua, melalui doa ini kita memulakan salat malam kita dengan memperbanyakkan pujian kepada Allah. Secara tidak langsung sebenarnya kita telah menundukkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. General lah ni. Sebab 50 kali tu ada zikir, ada minta ampun sekalian. Okay, yang ketiga, bukan sahaja kita memulakan salat malam dengan pujian demi pujian, malah kita turut beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini antara elemen-elemen penting lah. Pada akhirnya kita memohon beberapa doa kepada Allah dan tidak syak lagi bahawa doa istiftah ini boleh dianggap sebagai bentuk doa yang amat penting dan amatlah rugi jika kita tidak menghafaz dan mengamalkannya, sebab dia mudah ya. Takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar 50 kali. Allahumma ghafirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Dia punya doa tu Allahumma ghafirli lebih kurang sama macam bacaan ketika mana duduk antara dua sujud.
Rabbighfirli warhamni wajburni. Cuma wajburni tak ada dalam ni. Okay. Cuma nak sebutnya dia lebih kurang. Jadi dia bukan benda yang payah untuk kita amalkan ataupun untuk kita hafal. Okay. Selesai untuk doa istiftah yang ke-8. Doa istiftah yang ke-9. Nah, ini yang diriwayatkan daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Okay. An Huzaifah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Fakana yaqul, kata Huzaifah, aku lihat Nabi salat malam dan Nabi telah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar salasan, maksudnya 3 kali takbir. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Yang ni semua riwayat-riwayat yang agak ganjil lah, kita jarang dengar dan mungkin kita jarang amal, dan mungkin tak pernah amal lagi, tak ada experience lagi amal. Okay. Jadi dalam bacaan tu apa Nabi sebut? Zul malakut, pemilik kerajaan, mai pada perkataan malak ataupun malik. Wal jabarut, jabarut ni pemilik kekuasaan yang maha hebat dan tak boleh dicabar. Perkataan jabbar maksudnya ialah satu orang pemimpin yang tak boleh diganggu gugat dia punya kekuasaan. Tuhan saja yang ada jabbar. Makhluk, raja, dia boleh dakwalah dia jabbar, pemimpin, tapi belum tentu dia jabbar. Jabbar ni saya sebut tadi tak boleh dicabar. Waktu dia keluarkan keputusan, dia tak fikir kerana keputusan ni ada tak pakatan orang akan buat untuk jatuhkan aku. Kalau benda tu tak ada, dia jabbar. Dia kata apa pun orang tak jatuhkan dia. Tapi ada setengah-setengah raja, pemimpin, apa-apa saja, di mana-mana position, dia nak keluar satu arahan, dia kena fikir, aku cakap berani sangat ni, nanti orang buat perkataan jatuh. Dia tidak ada jabbar. Yang ada jabbar ni Allah Ta'ala. Dia nak buat apa, dia buat keputusan. Apa orang tak suka, dia peduli apa? Tidak akan ada pakatan. Pasti pakatan tu akan jatuh dan akan hancur. Okay. Itu disebut sebagai jabarut. Okay. Al-kibriya maksudnya Tuhan yang mempunyai kesombongan. Mai pada perkataan kibrun, tapi dia terjemah sini kebesaran. Kalau kita terjemah kesombongan pun betul, sebab sombong kalau letak pada Tuhan, dia bukan benda yang negatif. Dia okey, dia layak untuk sombong sebab dia Tuhan. Wal azamah, pemilik kepada keagungan. Thumma istaftaha faqara al-baqarah. Kata Huzaifah, kemudian Nabi pun membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi baca surah Baqarah keseluruhannya. Ini salat pada waktu malam. Tuan-tuan boleh bayanglah perjalanan salat malam yang diikuti oleh Huzaifah ni tak lebih, tak kurang daripada 4 ke 5 jam. Sebab surah Baqarah itulah antara timing bacaan dia yang paling okey lah. 3 jam lebih tu tak lari dah. Okay. Keterangan daripada Azim Abbari dalam Ma'unul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud muka surat 29, menurut At-Tibi, doa Al-Jabarut bermaksud Tuhan lebih tinggi daripada segala yang lain. Yang kedua, Al-Kibriya wal Azamah merujuk kepada kesempurnaan sifat dan zat Allah. Tadi saya dah sebut, clear dah. Wal Azamah, keupayaan Allah Ta'ala tak boleh diganggu gugat dan mengatasi segala-galanya. Jadi terjemahan dia tu general lah, dia tak berapa spesifik sangat maksud dia. Okey. Kita tengok muka surat 30, penutup kepada bab yang pertama. Okay. Ada 7 poin. Yang pertama, hukum membaca doa istiftah adalah sunat dan amat rugi jika kita meninggalkannya. Saya dah sebut dari segi hukum fiqh, dia disebut sebagai mustahab. Walaupun dia sunnah, tapi Nabi tak pernah tinggal. Yang kedua, sunnah membaca dalam salat fardu. Malah di mana-mana salat sunat, termasuk setiap kali memulakan salat tarawih. Kita dah baca, dah belajar 10 riwayat tadi, termasuk tambahan satu yang saya tambah daripada Sunan Abi Dawud tu. Boleh pilih mana-mana dan sesuaikan dengan salat mana-mana pun, baik imam baik makmum. Yang ketiga, tidak perlu membacanya dalam salat jenazah. Salat jenazah saja tak perlu dibacakan doa istiftah. Okay. Yang keempat, menurut sunnah Nabi hanya membaca satu jenis doa istiftah dalam setiap salat. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk menggabungkan 2 doa istiftah. Tadi kita dah sebut penggabungan 2 riwayat. Okay. Yang kelima, menurut beberapa ulama hadis, doa istiftah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, iaitu doa yang pertama adalah doa yang terbaik.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Itu first doa yang riwayat pertama. Kita sambung terus je sebab saya nak habis tu. Okey. Justru menurut mereka doa ini paling sesuai untuk dibacakan dalam salat fardu. Jadi nak sebut pada kita, itulah yang paling terbaik. Yang bawah tu tak baca dah sebab dia hanya huraian je. Okey. Yang keenam, muka surat 31, seorang makmum mesti pandai menyesuaikan diri dengan salat dan imam. Maknanya pandai-pandailah. 9 riwayat dah kita belajar ni, kita boleh pilih mana salat yang ada waktu lama, mana salat yang waktu dia tak banyak untuk kita baca doa istiftah. Yang ketujuh, sekiranya kita terlewat datang, kita masbuk untuk berjemaah dalam salat zuhur dan asar, maka ada eloknya kita terus membaca suratul Fatihah tanpa kita baca doa istiftah sebab kita dah masbuk pada waktu itu. Okey. Jadi itu 7 poin yang digariskan oleh penulis. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu seterusnya, pada kelas akan datang, bab yang kedua iaitu bacaan suratul Fatihah. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.